Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kita lagi. So, hari ini kita masih lagi dalam bab yang pertama di bawah topik kepimpinan siri yang ke-14. Okey, panjang bab kepimpinan ni sebab berapa kenapa panjang banyak siri? Okey, sebab buat tengoklah. Okey, dia punya subtopik di bawah kepimpinan ni memang terlampau banyak. Okey, so hari ni kita dah habis kepada pasukan untuk video yang sebelum ni. So kita masuk kepada subtopik yang terakhir di bawah kepimpinan iaitu pengurusan stres. Saya rasa pelajar-pelajar dah biasa kan. Okey, dan tahu dan pernah mengalami stres itu sendiri. Okey, so objektif dia, so diharapkan pelajar-pelajar dapat mentakrifkan maksud stres dan juga pengurusan stres dan juga menjelaskan punca-punca berlakunya stres. Okey. So yang pertama kita tengok dari segi definisi stres. Apa yang maksudkan stres? Okey, ramai orang cakap stres. Aku stres lah hari ni. Okey, sebab apa stres? Apa maksud stres tu? Okey, stres ialah tekanan fizikal ataupun fisiologi dan psikologi yang dihadapi oleh seseorang. Bila stres ni kita akan rasa dah sakit kepala, sakit badan dan sebagainya lah. Okey, itu merupakan stres ataupun gangguan fizikal dan juga mental. Itu dari segi definisi dia lah. So, sebab apa berlaku stres ni? Akibat kegagalan bertindak balas sewajarnya dengan faktor dalaman. Okey, jangkaan terhadap diri sendiri contohnya dan persekitaran luaran seperti harapan organisasi ataupun pihak lain. Okey, ini antara kenapa lah. Okey, kadang mengalami stres tu disebabkan oleh harapan yang kita letak sendiri ataupun harapan yang diletakkan oleh pihak orang luar lah. Okey, so kenapa ataupun punca-punca berlakunya stres ni? Okey, so punca stres kita akan tengok daripada 4 faktor. Okey, iaitu persekitaran luaran, faktor individu, faktor organisasi dan juga faktor pekerjaan. Okey, so kita akan tengoklah satu persatu. Okey, sebab setiap individu ni kadang dia punya stres tu daripada faktor yang berbeza. Ada daripada disebabkan oleh faktor pekerjaan. Okey, ada yang disebabkan oleh faktor organisasi. Okey, ada disebabkan oleh faktor individu itu sendiri dan juga persekitaran luaran. So kita akan tengok satu persatu faktor tersebut. Okey, yang pertama kita pergi kepada faktor pekerjaan. Pekerjaan lah, contoh awak sebagai pengurus kewangan ke ataupun operator dan sebagainya. So itu pekerjaan. Okey, so bagaimana pekerjaan itu dikatakan mendatangkan stres? Apa punca dia? Okey, so yang pertama ialah konflik peranan. Apa yang dimaksudkan dengan konflik peranan ni? Iaitu pekerja bertanggungjawab lebih daripada satu. Okey, contoh dia, si Ali ni dilantik untuk menjadi seorang pengurus kewangan. Okey, dalam masa yang sama dapat Rahan suruh dia buat promosi. Okey, nampak kat sini. So dia ada lebih daripada satu peranan. So dia akan berfikir mana satu yang perlu dia buat dulu. Okey, kerja yang mana satu yang perlu dilakukan terlebih dahulu. So konflik akan berlaku kat sini. So dia nak buat yang kerja kewangan kerja hakiki dia ke ataupun promosi. Okey, sebab dia dapat mungkin arahan dua kerja yang terpaksa dilakukan. So kat situ dia akan menimbulkan stres bagi si Ali tadi dah. Okey, yang kedua kekaburan peranan iaitu peranan pekerja tidak diterangkan dengan jelas. Okey, contoh Ali tadi. Okey, dipertanggungjawabkan untuk menyediakan penyata kewangan tapi tidak dinyatakan dengan terperinci. Okey, contoh dia dalam menyediakan penyata kewangan. Okey, so segala dokumen-dokumen seperti bil, invoice dan sebagainya perlu disimpan dan perlu direkodkan. So maknanya benda-benda tersebut perlu diterangkan kepada si Ali tadi. Okey, tapi apabila perkara-perkara ni tidak diterangkan, just dia rekod saja tapi dia tak simpan butiran-butiran tu, so dia akan timbullah orang kata kekaburan peranan. So apa tugas aku sebenarnya? So dia nak buat kerja pun mungkin was-was ataupun tidak selesa. Okey, so dia akan menyebabkan dia berasa tertekan. Okey, so sebagai seorang pengurus dia kena explain lah ataupun boleh sediakan satu file meja. Okey, dan serahkan kepada pekerja tersebut dan suruh pekerja tersebut baca tentang skop tugas seseorang individu tersebut. Okey, yang ketiga disebabkan oleh keperluan tugas. Okey, tekanan dirasai oleh pekerja yang kurang kemahiran atau tidak cukup kemahiran. Okey, keperluan tugas tu.
Okey, contohnya kalau kata berkaitan dengan kerani, so dia kena tahulah tentang komputer. Okey, macam mana nak gunakan Microsoft Word, okey, dan sebagainya untuk buat surat dan sebagainya. So mungkin dia tak ada kemahiran menggunakan komputer, so dia akan menyebabkan tekanan akan dirasai oleh pekerja tersebut. Okey, sebab kurang kemahiran yang dimiliki. Okey, gangguan seksual. Ini pun faktor pekerjaan juga. Okey, bila sebut gangguan seksual ni bukan saja dari segi perbuatan. Okey, tapi dari segi kata-kata, okey, dari segi pergerakan dan sebagainya pun akan menyebabkan berlakunya gangguan seksual tersebut, akan menyebabkan pekerja berasa dalam keadaan tidak tenang untuk melakukan tugasan yang diberikan. Okey, skop kerja yang seterusnya. Okey, pekerjaan yang melibatkan pembuatan keputusan segera, kawalan serius terhadap mesin dan peralatan, pertukaran maklumat yang kerap dengan orang lain dan lain-lain ini akan merupakan antara pekerjaan-pekerjaan yang boleh mendatangkan stres yang tinggi. Okey, sebagai contoh doktor. Doktor perlu membuat keputusan yang segera. Bila pesakit datang, okey, doktor akan cek dan sebagainya. So doktor kena decide lah ubat apa yang bersesuaian untuk pesakit tadi. So sebab dia perlu membuat keputusan segera. Okey, kalau tersilap ubat, akan mendatangkan kesan kepada pesakit tadi. Okey, so ini mungkin akan mendatangkan orang kata stres ataupun tekanan. Okey, jika lebih-lebih lagi melibatkan kota penyakit-penyakit baru yang sebagainya, mungkin tak ada ubat dan sebagainya. So tekanan akan dirasai ataupun pertukaran maklumat yang kerap. So dia mungkin akan rasa was-was dan sebagainya lah. Okey, kekurangan sokongan sosial, mungkin tidak mendapat sokongan sepenuhnya daripada pihak pengurusan. Okey, dia buat kerja tapi orang buat tak tahu je dengan dia. So akan menyebabkan tekanan. Dan last sekali ialah beban tugas. Beban tugas yang terlampau banyak akan menyebabkan pekerja berada dalam keadaan tertekan. Okey, so sebagai pengurus, bebanan tugas tu perlu diagihkan dengan baik. Okey, bagi mengelakkan pekerja-pekerja ni tidak mengalami stres yang tinggi. Okey, yang seterusnya ialah faktor organisasi. Okey, faktor syarikat itu sendiri. Okey, yang pertama, keadaan tempat kerja. Keadaan tempat kerja yang terlalu kotor, panas, tidak cukup cahaya dan sebagainya akan menyebabkan pekerja berada dalam keadaan tidak selesa. Dan ini akan menyebabkan pekerja berada dalam keadaan tertekan. Sebagai contoh, tak ada kipas contohnya. Okey, lantai yang penuh dengan habuk dan sebagainya. So pekerja akan rasa tension untuk melakukan tugasan yang diberikan. Okey, pengalaman dasar, prosedur dan juga peraturan yang ketat pun akan menyebabkan pekerja-pekerja akan berasa tertekan. Contohnya, pekerja tidak dibenarkan untuk memberi cadangan. Okey, so kesalahan pekerja akan dihukum dan sebagainya. So ini akan menyebabkan pekerja-pekerja rasa tak seronok untuk melakukan tugasan tersebut, dan akhirnya akan menyebabkan pekerja berada dalam keadaan stres. Okey, yang ketiga ialah faktor individu. Ini kadang-kadang kita stres sebabkan kita sendiri. Okey, apa faktor-faktor yang pertama ialah personality. Okey, ada pekerja yang tidak suka diarah, malas, tidak kreatif, bergantung kepada orang lain dan sebagainya. So pekerja harus berikan kerja yang sesuai. Okey, so yang pertama disebabkan personality itu sendiri. Okey, disebabkan sikap dia yang tak suka diarah. So bila dia bekerja dengan orang, so bila terima arahan daripada orang lain, so dia akan menyebabkan tekanan dan sebagainya. Diri dia sendiri, orang yang malas, orang yang tidak kreatif. Contohnya dia beri satu tugas tapi kita malas untuk berfikir. So kita akan stres lah. Okey, berpunca daripada individu sendiri, personality individu sendiri. Okey, yang kedua, keperluan. Okey, kadang-kadang pekerja mempunyai keperluan tertentu yang diharapkan akan dapat dicapai dengan memberi semangat kepada organisasi. Okey, mereka akan bekerja kuat jika apa yang dikehendaki tercapai. Okey, sekiranya semangat mereka tidak dibalas dengan setimpal oleh organisasi, mereka akan berasa tidak puas hati dan tertekan. Okey, keperluan dia tadi. Dia buat yang terbaik tapi syarikat tidak memandang apa usaha yang dilakukan pun akan menyebabkan individu tadi itu berasa tertekan. Okey, pengalaman. Pekerja yang kurang pengalaman akan mudah menghadapi tekanan. Okey, contohnya kita nak handle masalah-masalah tertentu tapi kita tidak ada pengalaman dalam mengendalikan masalah tersebut, so kita akan rasa stres dan juga keupayaan kita kurang kemahiran. Okey, untuk melakukan tugasan tersebut kita akan merasa tertekan. Okey, yang keempat, faktor yang terakhir sekali ialah persekitaran luaran. Okey, sebagai contoh, faktor ekonomi.
Okey, ekonomi yang tidak menentu akan menyebabkan seseorang berada dalam keadaan tekanan. Contohnya ekonomi yang kurang stabil dan sebagainya. So, rakyat dia akan stres. Okey, hubungan personal, hubungan peribadi dengan jiran, rakan, masyarakat memainkan peranan yang penting dan akan memberi kesan terhadap prestasi kerja. Mungkin hubungan kita dengan jiran-jiran, kita bergaduh dan sebagainya. So, dia akan terbawa-bawa sehingga ke tempat kerja. Dia akan mempengaruhi pekerja tadi dah dalam melakukan tugasan. Okey, masalah kewangan. Kewangan yang tidak stabil akan menyebabkan tekanan. Okey, faktor keluarga dan saudara mara, mungkin kematian, musibah, sakit, perceraian dan sebagainya. Ketidakstabilan politik pun akan menyebabkan bila pertukaran berlaku, so perubahan dasar, peraturan dan sebagainya, so mungkin akan menyebabkan seseorang berada dalam keadaan tertekan. Okey, ketidaktentuan teknologi. Okey, teknologi yang sentiasa bergerak maju ni. Okey, ada sahaja teknologi-teknologi baru yang saban hari dikeluarkan. So mungkin kita tak dapat nak up to date. So mungkin kita akan tertekan. Sekiranya kita diberi kata tugasan menggunakan teknologi yang baru tersebut. Okey, dan last sekali ialah sosial budaya, iaitu pergaulan bebas dan kehadiran buruh asing mengganggu perasaan pekerja. Sosial budaya yang pelbagai. Okey, macam Malaysia ni bukan saja pekerja daripada kalangan warga negara Malaysia, tapi kita pelbagai, ada negara Indonesia dan sebagainya. So mungkin kehadiran tu kita rasa tidak selesa, akan menyebabkan kita berada dalam keadaan tertekan. Okey, ini pula ialah contoh-contoh soalan yang pernah keluar daripada subtopik punca-punca berlakunya stres. Okey, dia pernah keluar pada STPN 2015. Terangkan 5 faktor pekerjaan yang boleh mendatangkan stres kepada pekerja dalam sesebuah organisasi. 20 markah. So, bila 20 markah ni dia keluar dalam soalan pilihan. Okey, so terangkan apa? 5 faktor pekerjaan. Okey, so 1 faktor bersama dengan 4 markah. So, jumlah dia adalah 20 markah. Okey, so ini antara jawapan-jawapan dia faktor pekerjaan. So, hati-hati. So, faktor tadi dia ada 4. So, kita ambil faktor pekerjaan saja. Okey, ini contoh-contoh dia ada beban tugas. Dia ada keperluan tugas. Dia ada konflik peranan. Okey, kekaburan peranan. Gangguan seksual. Okey, tempoh masa dan implikasi keputusan. Okey, so kita ambil 5 saja. Sebab soalan 5. Okey, so soalan minta 5, kita hanya berikan 5 sahaja. Okey, jangan buat lebih. Okey, kalau kata awak jawab 7 contohnya, so dia akan semak 5 yang pertama saja. Okey, ini bukan soalan tertutup lah sebab dia minta 5 sahaja. So, jangan bazirkan masa anda. Okey, so sampai di sini saja untuk video yang pertama berkaitan dengan pengurusan stres. So, kita akan sambung video yang seterusnya masa akan datang. Okey, lepas ni kita ada video lagi untuk sambungan bab stres. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.